is talking about your experiment 1, determination of the formula unit of a compound and compound that we are going to produce today. Compound that you are making today in the lab by right is your zinc, spelling salah. Is your zinc chloride. Okay, baru nak masuk. Okay, so we are going to prepare your zinc chloride. And what are you using to prepare zinc chloride? Kita panggil orang yang baru masuk tadi. Hazim, what did you use to prepare zinc chloride? What did you use to prepare zinc chloride? Come on, senang je kot soalan saya. Anybody else? Boleh tolong? Anyone? Arifah? Zinc powder and hydrochloric acid. Zinc powder and hydrochloric acid. Hazim, you'll be dead already. Okay. Aziatul, how many learning outcome today? 2. First one? To synthesis zinc chloride compound. To synthesis zinc chloride compound. Salah je. To synthesis. Macam mana? S-I-Z-E. To synthesis zinc chloride compound. Yang ni tak payah salin saya punya pun boleh sebab memang ada dalam lab manual. Learning outcome memang tak perlu kamu buat. Learning outcome memang diberi. Objektif sentiasa diberi. Okay? Second, Farah? Ada 2 Farah ke? Farah seorang je kan? Farah. To determine the formula unit of zinc chloride. To determine the formula unit of a zinc chloride. It's very important to know the learning outcome ataupun saya selalu panggil objektif. Kamu masuk amali, kamu kena tahu apa yang kamu nak buat hari ini. Sebab nanti dalam learning outcome ini, kita akan guna balik learning outcome yang kamu bagi kat saya kat sini. Kita akan guna balik nanti dalam conclusion. Okay? The tips a bit, conclusion dengan learning outcome ataupun objektif kawan baik. Okay? Next, apparatus and reagent. Alright, over here, kat depan, kalau gambar saya jelas pun kamu akan nampak. Dalam video, saya guna balik apa yang dalam video sahaja. So first and foremost, saya guna hydrochloric acid. Soalan pertama, Amirah, hydrochloric acid berapa molar? 6 molar. Banyak mana kita guna sayang? 10 ml. 10 ml at the beginning. 10 milliliter 10 molar mati ha. 10 milliliter 6 molar hydrochloric acid. Dan kalau benda ni dalam makmal, this 6 molar hydrochloric acid duduk dalam fume cupboard. Okay? Kalau yang ni dalam makmal, dia akan duduk dalam fume cupboard sebab dia sangat bahaya. 6 molar. Kalau siapa yang tangan sensitif, dia akan rasa gatal-gatal lah. Siapa yang kulit sensitif, dia memang rasa tak sihat. Okay, next over here. Sebut hitam ni is your Irene. What is this? Zinc powder. And how much did we use? 0.25 gram. Approximately 0.25 gram. Kita akan guna lebih kurang 0.25 gram. Maksud teacher lebih kurang. Kalau kamu timbang, kita akan biasa ambil 0.24, 6 dan ke atas dan juga 0.254 ke bawah. Kita akan ambil lingkungan ni. Saya selalu pesan kat budak jangan ambil lebih sangat-sangat daripada 0.25. Sebab kamu akan ada titik perpuluhan kat belakang, betul? Saya selalu pesan kat budak tak payah exact. Senang je. Bila round off dapat 0.25, habis. Tu saya terima.
Okay, so kamu boleh dapat 0.2461 gram, 0.2549 gram. Elok dah tu. Alright, saya terima je. So tak perlu exactly the 0.25 tu lah. Next, nama benda ni? Hazim? Yang ni tak boleh jawab. Measuring cylinder, And what is the size of measuring cylinder you're using over here? 10 milliliter. 10 milliliter. Because you're only measuring 10 mil of your hydrochloric acid over here. Therefore, we'll be using only 10 milliliter measuring cylinder. Okay. Next apparatus that you have over here. Nama, Atika? Crucible. Crucible je. Crucible jar. Crucible and lid. Kita kena ada penutup. Okay. Crucible and lid. Nama pakcik ni? Amira? Amira dah panggil tadi. Suka sangat nama Amira. Arif. Arif? Ya. Tak dengar. Najwa? Crucible tongs. Tongs sahaja. Alright. Tong saja. Nama dia hanya tong saja. Kita boleh guna untuk kepit banyak benda selain daripada crucible. Okay. Nama dia tong saja dan wajib guna. Kat Makmal kita akan guna tongs ataupun kadang-kadang kita guna tongs kalau ada yang baru. Sebab yang lama-lama tu dia karat. Sebab benda ni adalah besi. So bila besi kita kena dengan wap acid ataupun wap base, besi ni cepat karat. Alright, dia sangat cepat karat. So kalau ada yang karat-karat tu tak payah gunalah, kita guna benda lain. Alright, over here. This, kalau nampak lah saya tak pasti jelas atau tak, jelas kot. Alia Syuhada. Glass rod ke medium? Glass rod. So what do we use this glass rod for? To stir. To stir. Okay, selain daripada to stir? Mixing. To mixing. Okay, boleh, tak apa. Aifah? Yang ni tak payah. Dah ada kat sini saya jawab. White House. Kena ada White House, kita akan guna White House tu, nanti saya akan tunjuk bila masa nak guna. Next, Aifah, benda ni, mesin ni apa benda? Hot plate. Hot plate. Okay, benda ni hot plate. Hot plate lain dengan flame. Saya nampak bila ada orang hantar jota kat saya, dia kata pemanasan tu dia tunjuk guna api. Alright, dia tunjuk guna api. Kita tak bakal guna api. Alright, kita takkan bakal guna naked flame. Saya guna bahasa ni adalah naked flame. Naked flame adalah api yang kamu nampak lah. Api yang tak ditutup apa-apa. That is your naked flame. Okay, kita takkan boleh guna naked flame kat sini because kita akan hasilkan hydrogen gas. Ingat dalam proses kita, we have hydrochloric acid plus with your zinc powder, kita akan hasilkan zinc chloride. Okay, dan kita akan dapat hydrogen gas. And this hydrogen gas is extremely flammable. Dia sangat cepat membakar. Gas antara yang paling ringan. Kalau hydrogen gas meletup, satu Penang tu start je lah. Jangan nak cakap satu KMPP. So dia sangat flammable, sangat ringan. Therefore kita tak boleh guna naked flame. You must use hot plate. Hot plate ni adalah macam kalau hampir makan steamboat weh. Han tahu hampir makan Korean barbecue. Ni Korean barbecue dalam makmal kita. Atas permukaan ni akan panas. Alright, atas permukaan ni akan panas dan most of the time lab memang akan balut dengan aluminium foil kat atas. Sama sebab kita bermain dengan asid, dia adalah besi. So bila asid kena besi terus memang karat lah. Tu je lah saya boleh cakap, memang karat. Okay, apa-apa besi dengan plastik kat lab assistant, kat lab memang akan buruk. Sebab dia boleh cair, dia boleh karat. Okay, so dalam banyak-banyak apparatus and chemical reagent yang kita dah bincang, ada satu saya tak tunjuk. And that is? Anybody? Ada satu saya tak tunjuk. Analytical balance. Kita akan guna analytical balance. Okay,
Dan soalan saya, analytical balance dalam video berapa titik perpuluhan? Ada siapa pay attention? 3. 3. Dalam video adalah 3 decimal places. Alright, analytical balance yang version lama sikit, dia adalah 3 titik perpuluhan. Okay? Alright. So, kita masuk pada procedure. Procedure cara saya adalah saya akan tanya kamu dan kamu explain balik. Along the way in procedure, dengar betul-betul sebab saya akan bagi tips siap-siap untuk discussion. Saya akan bagi siap-siap precaution adalah di mana, saya akan bagi siap-siap way to overcome di mana. So nanti kat discussion saya tak akan bincang balik. Alright, dan kat sinilah kita akan tengok prosedur-prosedurnya. Alright. Before that. Ingat tak hari tu start dah. Okay. Alright. Before that procedure saya nak tunjuk sikit. Okay. Saya perasan yang ni adalah feedback sikit. Feedback for your pre-lab. Okay, feedback for your pre-lab. Ramai yang tulis pre-lab kat saya ada precaution tu kan? Ramai yang antara precaution yang kamu bagi. Ramailah, antara ramai precaution yang bagi adalah this one. Yang saya cakap tadi. Alright. Do not work near a fire source but hydrogen gas can cause explosion. This one, kalau orang dah bagi dalam lab manual, orang dah bagi dalam prosedur, hang tak boleh guna lah dalam exam. Syarat pertama, kalau soalan minta kamu tulis precaution ataupun ways to overcome dalam discussion, lab report kan nak tulis discussion. Dia minta dia minta precaution, dia minta ways to overcome. Hang janganlah tulis apa yang dia dah bagi. Hang ingat kita apa? Bagi makan free so salin balik. Syarat pertama untuk precaution, tak boleh guna balik apa yang dia bagi. Okay, so benda yang kalau dia dah bagi, kita tak boleh guna. Like this. No. So yang ni betul. Yes, it's a precaution. Tapi kita tak terima sebagai jawapan sebab lab manual dah bagi. Okay. Satu lagi yang saya tak terima adalah parallax error kat sini. Kenapa kita tak terima parallax error? Sayang, kita mana baca apa sangat? Kita tak baca burette, kita tak baca pipet, betul? Hang baca apa? Analytical balance. 4 nombor pun salah tengok. 0.25 berapa pun salah tengok. Tak ada parallax error weh. Right? Tak ada parallax error. So parallax error pun kita tak terima kat sini. Okay? Alright. And satu lagi. Yang ni. Step ni. Yang step ni pun ramai bagi. Okay, step ni pun ramai bagi. Do not overheat the compound. Alright, do not overheat the compound. Avoid the compound from melting. Benda ni, orang dah bagi dalam lab manual. Orang dah bagi tahu dalam step. Dia dah bagi tahu dah. Do not overheat to avoid melting. You cannot use that as a precaution. Jangan ambil prosedur yang dia dah bagi sebagai precaution. Faham? So every time bila kamu tulis precaution, kamu kena check balik precaution yang kamu tulis tu ada tak dalam prosedur. Yang tak ada baru kita terima. Okay? Yang tu. Sebab itulah nanti bila saya bincang prosedur, sebab tu saya kata bila saya bincang prosedur, saya akan bincang sekali dengan precaution. So kamu kena salin, make sure dengan betul-betul. Ada soalan tak faham, tanya. Okay? Sebab dalam prosedur lah kita akan nampak step apa yang kamu kena hati-hati. Step apa yang kamu kena sebenarnya pay attention. Alright. So, procedure step 1. This thing is what we call analytical balance just now. Okay.
So analytical balance first, biasanya kalau masuk lab kalau kat science unit kimia, dia akan dah on siap-siap. Lab assistant akan on siap-siap. Okay. So over here we have three doors. Door pertama, first door, over here, atas. Second door, kiri, kanan. Depan takkan boleh usik, belakang takkan boleh usik. Ada 3 pintu je. Dan kita jarang usik yang atas. Kita sangat jarang usik yang atas, kita akan usik yang kiri kanan. Alright, kita akan usik yang kiri kanan. So that is your analytical balance. Yang kamu akan guna sebelum kamu mula apa-apa, kamu kena make sure analytical balance tu adalah semua tertutup. Dalam-dalam tu kena bersih. Alright, dalam-dalam tu kalau ada sebut apa-apa kat tepi analytical balance, biasalah assistant ada letak berus macam berus cat tu. So kalau ada apa-apa sebut kotoran kat dalam tu, kamu buka lah pintu, keluarkan semua sebut kotor, tutup balik. Okay? Dan dalam analytical balance ni, kamu hanya perlu cari satu button je sebenarnya. T ataupun dia tulis kat situ tear. Alright? Apa maksud tear? Jadikan balik kosong. Alright, dia macam reset. Tear tu macam reset. Okay, tear tu adalah reset. So button ni je yang kita nak guna weh. Button ni je kamu kena cari sebenarnya. Okay, so first step. First step is you need to make sure your analytical balance is 0. First step before you do anything, after you close the door number 1, okay, after you close this door and this door, make sure pintu semua tutup. First thing adalah reading kena kosong. Lepas reading kosong ataupun sebelum reading kosong, macam mana nak make sure reading dia kosong? Rasa nak tear button kat sini. Okay, saya besarkan sikit. Setiap orang kata apa? Setiap company akan hasilkan analytical balance yang berbeza. Alright, dia akan hasilkan analytical balance yang berbeza. So button tear akan duduk kat tempat yang berbeza. Kalau tak jumpa button tear kat sebelah sini, alright, kamu mungkin akan jumpa kat kiri, kanan, bawah, tak kisah. Tapi inilah button tear dia. Ataupun simbol T. Okay, itu button tear. Alright, so settle button tear. Tekan tear untuk dapat kosong. Make sure pintu semua tutup. Next, first step. Kita timbang apa? We are done? Crucible plastic. We are done? Weigh the crucible. Crucible. Timbang tak dengan penutup? Ya. Kena. Sekali dengan Bidan penutup. kata dia timbang. Okay, dua cara boleh. Kalau Bidan timbang dengan penutup dari awal sampai akhir eksperimen nanti, kena ada penutup. Kalau siapa yang hanya timbang crucible, ataupun lebih tepat sayang, empty crucible. Kalau siapa yang hanya timbang empty crucible, dari awal sampai hujung, jangan letak penutup. Dua-dua cara kita terima. Okay, kalau kamu letak empty crucible kat sini, dengan penutup, tambah lid. Dari awal sampai hujung, lid kena ada. Satu set tu. Make sense? Okay. So, step untuk proses ni adalah kamu akan buka pintu. Kamu buka pintu, dia dah kosong kan tadi. Buka pintu, letak crucible, tutup pintu. Pintu kena sentiasa tutup. Sebab tu saya tunjuk ni. Nampak? Pintu kena sentiasa tutup. Dah tutup, kamu akan tunggu. Tunggu sampai reading dia static. Reading dah static, ambil reading seperti yang ditunjukkan. Tak ada parallax error. Hang baca yang ni pun tak boleh, sila butakan diri anda. Tak ada parallax error. Parallax error tak boleh digunakan untuk semua eksperimen. Kalau eksperimen tu tak melibatkan burette, pipette ataupun apparatus yang perlu kemahiran membaca, ni kena kemahiran membaca kau weh. Hang baca je lah kan. Bukan baca pun weh, salin je. Alright, so kamu pun salin lah, kamu akan dapat mass of the empty crucible. Kalau siapa yang letak lid, empty crucible plus lid. Dua-dua saya terima. Salin data tu. Okay, settle. Lepas settle, step seterusnya, kita akan buat apa?
step seterusnya kita akan buat apa? Place Anybody? approximately 0.25 gram of zinc powder into the crucible. Alright, Hazim kata kita akan measure 0.25 gram. Okay, dalam video tu kalau siapa ingat, dia keluarkan, dia tak tekan apa-apa, dia terus buka pintu, dia tambah 0.25 gram. Susah. Ada cara lagi senang. Dah ada reading, betul. Alright, dah ada reading. Reading crucible tadi. Okay, tak payah keluarkan crucible, dia crucible kat dalam, dah ambil reading crucible ni, dah ambil, dah read, dah recorded, okay, settle, tekan tear balik. Dengan keadaan crucible duduk dalam, tekan tear balik. Bila saya tekan tear, rasa-rasa apa jadi pada reading ni? Dia akan reset. Kosong. Alright, Afika. Alright, kosong. Dia akan jadi kosong. Good. Dia akan jadi kosong gram. Betul? Tapi crucible duduk dalam, nampak tak? So sekarang hidup lagi senang. Dia dah kosong, tapi crucible duduk dalam. Kat sini, saya tak payah tambah dah ke atas value ni. Saya tengok je kosong-kosong ni, saya akan buka pintu, saya masukkan pula zinc powder. Kan? Senang lagi. Itu guna button tag. Alright? Itu guna button tag. Tadi ada reading crucible. Saya dah record reading crucible. Saya tekan button tag. Dia akan jadi 000 balik. Lepas dia jadi 000 balik, baru kita buka pintu dan kita timbang 0.25 gram zinc tu. Okay? Senang. Easier. A lot easier. Dan kat sini, result table kamu akan berubah. Sebab sekarang, kamu akan ada mass tadi, yang first kamu ada mass of empty crucible. Dan kalau guna cara Miss Wong, kamu akan dapat terus mass of zinc powder. See that? Result table akan berubah. Ni cara yang paling senang sebab saya nak kamu pandai guna button tag. Tak payah susah-susah. Okay? So tekan tag dapat 0, kamu akan dapat terus mass of zinc powder yang kamu timbang. Beres? Setuju? Okay. Settle yang tu. Lepas settle, sekarang dalam crucible kita dah settle, dah ada zinc powder. Kamu akan keluar balik zinc crucible kamu. Dalam tu sekarang dah ada 0.5 approximately lah. Approximately 0.25 gram of my zinc. Okay? Keluarkan, tutup balik dengan penutup yang kamu ada, comel tu, tutup balik. Okay, settle. Next, saya nak pergi sediakan measuring cylinder. Start ni. Apa yang orang tengah buat? Soalan pertama. This thing. Alright, soalan pertama, this thing. Falik, what is this? Distilled water. Distilled water, or if you ask me what is this, the name of this thing is what we call wash bottle. Dalam wash bottle, kita akan sentiasa isi dengan distilled water. Distilled water bukan air pipe tau. Distilled water adalah distilled water. Yang lab assist dalam makmal akan ada satu tong besar yang dia label kat situ distilled water. Hanya isi dengan air tu. Alright, tapi kalau soalan saya tadi, what is this? That is actually wash bottle. Okay, wash bottle yang kamu picit-picit air keluar. So this process, what is the use of this process? Liana? Kenapa kita buat proses ni? To wash the bottle. To wash the bottle? To Wash the bottle. measuring cylinder. Why are we washing the measuring cylinder? Before sebelum kita bubuh HCl, kita kena rinse dulu measuring cylinder. Ya, kita rinse, betul. Sebelum kita bubuh HCl, kita rinse dulu. Kenapa? Soalan saya, kenapa? Natasha? Untuk kita clearkan macam sisa-sisa dalam tu. Sisa-sisa dalam tu, alah, konsep dia macam hang nak makan nasi, guna pinggan kat cafe. Hang basuh lah dulu pinggan tu. Kenapa hang basuh pinggan tu sebelum makan?
Sebab tak nak bagi kotor. Kotor. Kotor dalam bahasa kimia kita panggil impurity. Okay, this process is rinse measuring cylinder. You know, just now your friend already said, rinse measuring cylinder, okay, with distilled water. Okay, kamu akan rinse dengan distilled water. Soalan teacher adalah kenapa? Why are you doing this step? To remove impurities. Okay, kita nak make sure dalam tu tak ada benda asing. Kita nak make sure dalam tu tak ada benda kotor. Okay, and look at the word I use the word rinse. Kita takkan guna perkataan basuh. Kalau basuh kita kena ada sabun. Kita tak ada sabun kat sini. Kita rinse. Kita rinse panggil apa? Kita bilas. Alright, DM jadi pandai tiba-tiba. Kita bilas je. Alright, kita bilas. Dan bila kita bilas, kita tak bilas dengan air pipe weh, nampak? Pipe kat sini tak guna. Kita rinse dengan distilled water. Sebab air pipe tu tak bersih. Alright, air pipe tak bersih. So, settle. Tu cara kita rinse. Cara kita rinse adalah, perasan tak tangan ni, saya nak kamu fokus kat sini yang pertama. Saya nak kamu fokus kat, ni adalah muncung silinder. Perasan tak tangan dia tak usik? Kalau rinse, selalu yang kita jumpa masalah budak, kalau yang ni adalah measuring cylinder kita, budak akan selalu rinse macam ni. Ni hujung dia, tempat terbuka tu, budak rinse macam ni. Hang gila weh, kalau dalam tu asid. Tak. So cara kita rinse, kita akan sentiasa pegang macam ni, hang rinse je. Hang golek-golekkan dia je. Alright, betul tuang. Habis. Jangan tutup dengan jari weh, tolong. Okay, tolong. Kalau tangan hang macam Iron Man tu boleh lah. Alright, tangan Iron Man pun kena juga. Okay, next. Over here. This is the measuring cylinder that already rinsed with distilled water. Okay. So what would be your next step over here? Atika? Fill in the measuring cylinder with hydrochloric acid. Atika kata dia nak isi terus dengan hydrochloric acid. Ada idea lain? Najiha? Falik? Miss, letak kat dalam beaker dulu. Letak kat dalam beaker dulu lagi sebelum tu? Miss, kita kena rinse dulu measuring cylinder tu dengan 3 ml hydrochloric acid. Okay. Selepas kita rinse dengan distilled water, kita kena rinse sekali lagi. Rinse with 6 molar hydrochloric acid. Okay. Dan proses rinsing ini, kita akan guna proses rinsing ni terhadap semua benda yang kita nak guna untuk mengukur, termasuk measuring cylinder, termasuk dengan burette amali depan, termasuk dengan pipette amali depan, termasuk dengan beaker yang kita nak guna untuk isi apa-apa. Okay? Dan tak kisahlah apa lagi burette, pipette, beaker, measuring cylinder adalah antara benda yang biasa kita akan guna dalam makmal untuk mengisi apa-apa ataupun mengukur apa-apa bahan. And every rinsing process ada 2 step. First step, always rinse with distilled water. Sentiasa rinse dengan air dulu. Alright? Second, kita akan rinse dengan bahan yang kita nak isi. Alright? Kita akan sentiasa rinse dengan bahan yang kita nak isi. 2. Kalau dalam tu sekarang saya nak isi dengan NaOH, saya rinse dengan NaOH. Kalau tu dalam tu sekarang saya nak isi dengan etanol, saya akan rinse dengan etanol. Make sense? So second step akan bergantung pada what are you going to put in. So first step, distill water. Second step, with the things that you want to fill in. Alright? And the same reason, why are you doing this step? Why are we rinsing with distilled water and why are we rinsing with the things that we want to fill in? Same reason, because we want to remove the
impurities. Okay? And over here, this step yang kita bincang ni, ada tak dalam prosedur? Dia cakap tak? Dia tak cakap kan? Tapi kamu buat tak? Dan kita buat. Rasa-rasa kalau step ni kita tak buat. Katakan step ni sekarang kamu lupa, kamu tak buat. Miss Wong tak ajar ni, kamu tak buat. Dan kalau kamu tak buat step ni, amali kamu akan fail 100% kah? Amali kamu akan gagal terus kah? Tak kan? Amali kamu akan jadi apa, Asrul? Kurang markah. Apa dia? Markah kurang. Maka kurang, of course. Sampai ni, maka je. Amali kamu akan jadi maka kurang, yes. Sebab kamu tinggal step ni. Selain daripada tu, soalan saya amali kamu jadi. Setuju? Tapi tak kan? Sorry? Bacaan dia tak accurate. Bacaan dia tak accurate. Betul? And this is antara contoh precaution. Nampak? Precaution. Antara benda yang precaution adalah benda langkah-langkah berhati-hati. Dalam langkah-langkah berhati-hati, maksud dia adalah kalau kamu tak buat langkah tu, amali tu takkan gagal. Amali tu akan jadi. Tapi tak tepat. And yang kamu boleh tulis dalam discussion adalah sentiasa yang kamu buat, dia penting sebab kalau kamu buat, dia akan jadi lagi tepat. Betul? Dan dia tak ada dalam prosedur. Nampak? Make sense? So antara yang kat sini saya dah bagi dua-dua. Kat sini 2 markah terus tau. Kamu rinse adalah precaution. Kenapa kamu rinse adalah reason. Kamu buat step tu, kamu kena explain kenapa kamu buat step tu. Baru kamu dapat 2 markah. Dia sentiasa datang sekali. Dia sentiasa 2 markah. Okay? Nampak contoh? Yes? Kalau cakap foreign substance instead of impurity masih betul ke? Foreign substance boleh lah. Foreign substance kat mana? Planet apa? Bahasa senang je weh, kita guna impurities. Okay? Yes. Kan yang precaution ni kita kena cakap kita punya kena raise benda tu kan. So kita kena cakap dengan distill water tu dengan solusi yang kita nak guna tu juga. Yes, dua-dua. Okay. Alright, perkataan yang saya suka guna sebab saya tak nak kamu buat ayat panjang. Kalau kamu malas nak buat ayat panjang, saya suka guna perkataan follow by. Rinse the measuring cylinder with distilled water, follow by 6 molar hydrochloric acid. Nampak? Follow by maksudnya saya buat dulu step pertama, lepas tu saya buat yang ni. Okay? Follow by. I love the word of follow by dalam proses rinsing. Okay, follow by apa tu ikutlah apa yang kita nak isi. Dan biasanya soalan yang precaution dengan why you are doing it, saya akan letak 2 ayat. Okay, jadikan dia 2 ayat. Rinse the measuring cylinder with distilled water followed by 6 molar hydrochloric acid. Tutup, habis. Titik dulu. Baru explain. To ensure, to make sure, gunalah ayat apa pun, to ensure all impurities are removed. Alright? Jangan letak apa-apa kata nama ya, tak ada I, V semua tak ada ya. Alright, dalam lab report hang jangan cakap saya buat. I do tak ada I do tu dalam kahwin je nanti hang cakap kat husband hang. Okay? Tak ada kata nama. Boleh? Contoh precaution pertama. Alright? Make sense nampak better? Kamu buat dan dia tak mention tapi kamu buat. Step tu lah. Alright, so over here. Dan baru kita pergi kepada next step yang kawan kamu kata tadi, kita akan measure 10 molar, 10 molar pula Miss Wong. 10 milliliter, 6 molar hydrochloric acid. Settle. Okay. Tak ada masalah kat situ. Next. Saya ada skip satu, saya ada skip satu step sebab dalam video dia ada step yang kamu kena ada ice level. Betul? Kamu kena ada ice level. Right?
So kamu ada ice level, kenapa saya skip kat sini? Reason, sebab hydrochloric acid kat sini boleh lebih. Ingat tak nanti kita ada satu step, kalau dia tak larut semua, kita tambah lagi kan? Sebab yang penting sekarang dalam eksperimen ni, dia setiap satu drama, setiap satu eksperimen, dia ada benda utama yang kita tak boleh salah. Dan hero kita dalam amali ni adalah zinc powder. Sebab tu zinc powder kita timbang dengan analytical balance. Kalau zinc powder tadi kita main agak-agak guna sudu je, yang tu tak tepat. Okay, tapi kenapa zinc powder kita timbang dengan analytical balance? Sebab zinc powder adalah hero yang react. Hydrochloric acid adalah excess kat sini. Dia adalah orang yang akan berlebihan. Sebab tu saya tak insist sangat meniscus, saya tak insist sangat parallax error. Dan that is the reason why kenapa saya tak terima parallax error kat sini. Alah, hang lebih sikit ke hang kurang sikit tak kisah, dia tak efek apa-apa kat eksperimen ni. Okay, so lebih kurang 10 molar. Then we move on to next step. So that is your crucible if you remember. Oh, tukar color. Orang apa suka color apa? Biru. That is your crucible yang kita dah timbang tadi. Inside the crucible, kita ada approximately 0.25 gram of zinc powder. Okay. So that is your glass rod. Kita akan tuang melalui glass rod. Perasan Dia akan tuang mengalir melalui glass rod turun kat situ. Dalam ni ada 10 ml hydrochloric acid 6 molar. Okay. Kenapa tuang melalui glass rod? Sebab kita tak nak splatter. Kita tak nak benda tu akan panggil apa splatter? Ya. Mecik. Memecik, semua tu lah. Alright, macam kalau hang ada minyak panas, lepas tu hang tuang air dalam tu, hang mati kan? Macam tu lah. Okay, kita tak nak proses tu. Kita nak slowly. Kita nak buat dalam keadaan slowly, avoid splatter. Okay, so kita nak avoid splatter, so kita akan pour hydrochloric acid slowly. Tengok balik pada procedure. Okay, tengok balik pada procedure. Benda ni ada tak kat procedure? Ada tak kat procedure? Ada kan? Carefully added 10 ml of 6 molar hydrochloric acid. Betul? Ada kan? Alright. Dan dia akan cakap dah kat situ, and stir gently with glass rod, chemical reaction will occur, hydrogen gas will be released. Dia dah cakap dah step ketiga tu kalau kamu baca. So boleh tak jadikan yang tu sebagai precaution? Tak. Sebab dia dah mention habis dah. Dia dah suruh dah kamu slowly. Betul? Kalau hang tak slowly lagi tu hang cari pasal. Okay. So dia dah cakap carefully added. So yang ni bukan precaution step kita lah. Okay, settle. So kita akan tuang dan kita akan kacau lah. Kat sini akan ada proses stirring. Make sure semua zinc larut. So kalau semua zinc dah larut atau tak larut. So ada zinc yang dah larut tapi saya ada hitam-hitam ni lagi. Saya ada hitam-hitam ni lagi. So zinc kita tak larut. Alright, not fully dissolved. Apa kita buat? Irene? Add more hydrochloric acid. Alright, we can add more hydrochloric acid. Like I said just now, your hydrochloric acid is right now in the form of excess. Kita boleh tambah. Alright, sebab tu hydrochloric acid bukan hero kita, bukan penentu eksperimen kita. Dan Irene juga, add more hydrochloric acid up to how much? Dia ada maksimum, tak boleh tambah sekali. 6 ml, betul? 5 ml but not exceeding 20 milliliter total. Okay, total tak boleh lebih 20. Tadi kita dah tambah 10. In the other words, up to another 10 ml only. Maximum. Biasanya tak payah banyak tu Biasanya dia 10 memang tak cukup. Biasanya 10 memang tak cukup. Melainkan hang timbang sangat-sangat kurang daripada 0.25. 10 ml biasa memang tak cukup. Tapi biasanya kita akan tambah dalam 2 ml je. Kalau kat kelas saya, kalau kat amali kita buat, saya takkan suruh start dengan 5. Tak. Kita start 2, 2, 2, 2, 2. Kita tambah 2 ml, kita tambah 2 ml, kita tambah 2 ml. Biasanya saya akan pesan macam tu.
Sebab kalau asid banyak sangat, dia susah nak kering. Amali kamu lambat nak habis. Alright, so saya takkan tambah dari 10. Saya akan pesan kat budak saya tambah 2 ml, 2 ml sehingga dia larut semua. Biasanya 2 tu dah cukup dah, 12 macam tu je. Dia akan larut dah. Okay, boleh? So yang ni kena make sure jangan lebih sangat. Alright, kalau lebih memanglah saya rasa sejam tak kering benda tu Alright, next. Sehingga dia jadi clear solution. Kamu kena larutkan dia sehingga dia jadi clear solution dan saya nak kamu pay attention pada satu tempat. Kawasan atas-atas ni. Tadi kalau kita tengok nampak tak atas-atas ni kotor? Dia ada sebut zinc powder. Nampak? Dia ada sebut zinc powder. So bila kamu kacau, bila kamu nak larutkan zinc powder tu, kamu kena make sure kamu kacau dan larut sehingga semua kat tepi-tepi tu dah hilang. Bila kita timbang 0.25 gram, bila kita timbang approximately 0.25 gram zinc, kita akan assume semua ni react. Yang kamu timbang tu. Betul? So semua ni adalah termasuk yang duduk kat dinding-dinding, termasuk yang duduk kat tepi-tepi ni. So semua kena larut dalam zinc, semua kena larut dalam hydrochloric acid. Okay, ni adalah antara yang memang saya suruh budak buat balik. Saya nak tepi-tepi tu semua jadi putih. Itulah antara tempatnya. Alright, kamu kena make sure semua zinc larut. Okay? Alright, settle. Tak ada isu dah kat sini. Next step. Okay, mesin ni. Ingat mesin ni tadi? Kita panggil hot plate. Your Korean barbecue kat Makmal. Jangan letak apa-apa makanan atas tu yang mati. Nampak karat-karat buruk tu. Okay? So that is your hot plate dan kita akan turn on guna elektrik. Atas permukaan ni memang panas. Dia bukan dapur kat rumah kamu yang mahal tu. Tak. Yang ni kalau sentuh tangan hang melekat kat situ tak keluar. Panas. Okay? So kita akan letak apa atas ni? Jatuh? Crucible. Kita akan letak crucible kita yang ada dalam tu solution hydrochloric acid yang dah larut dengan zinc. Yang di mana dengan kata lain solution tu adalah zinc chloride. Kita akan ada zinc chloride dalam tu, kita akan letak atas your hot plate, kita akan panaskan dia. Okay? Panaskan suhu tu biasa pensyarah kamu akan set. Biasanya saya akan set suhu berapa. Okay? Saya akan set suhu berapa. Dan kita akan panaskan benda tu sehingga dia kering. Alright. Bila dah kering, apa yang kita guna untuk keluarkan dia? Asra? Cepat sangat kawan jawab. Kita akan guna tongs. Alright. Bila dia dah kering, dia akan dapat macam sebuk putih kekuningan. Alright. Dia akan dapat sebuk putih. Dia asal, zinc chloride tu asal memang sebuk putih. Kalau hampir beli kat kedai, kita beli dengan mana-mana, dia memang sebuk putih. Tapi kalau kita yang buat dalam makmal, kalau hang pun dapat sebuk putih elok macam tu, company tu bankrupt weh. So yang kita dapat akan kekuningan sedikit, yellowish powder. Alright, yellowish white powder. And yang paling penting, benda tu sekarang sangat panas. Make sure guna tongs. Alright, make sure guna tongs. Mesti. And this is important step. The moment kamu keluarkan crucible daripada hot plate kamu, sebab kamu dah dapat your white precipitate, your white solid, kamu keluarkan guna tongs. Straight away, apa yang kita kena buat, Asrul? Tutup dia. Tutup dia. Kamu kena tutup dia straight away. Okay, step ni sangat penting. Itulah guna lidnya. Dan selain daripada yang tu, saya nak pesan juga, kalau kamu perasan, lepas kita keluarkan crucible ni, saya letak atas satu benda. Okay, saya letak atas satu benda. Nama benda ni, Arifah? White tile. White tiles. Reason.
Kenapa nak letak atas White House? Senang je. Sebab benda ni panas gila tak gaban. Alright. So bila benda ni panas, kamu nak kepit dengan tong kamu kena tadar dengan something. And the best thing untuk tadar dalam makmal bukan tangan kamu adalah satu benda yang kita panggil White House. Letak atas White House. Pegang dengan tongs, bawa ke meja, tutup terus dengan penutup. Okay? So, this process. Kenapa nak tutup dengan penutup? This process. Dalam prosedur memang tak ada. Dia hanya cakap cover the crucible aja. Okay, allowed to cool. Kat sini kita nak bincang kenapa nak cover. Okay? So, this white precipitate dalam ni, boleh pergi Google perkataan ni. Zinc chloride that you produce is extremely hygroscopic. Okay? Alright, zinc chloride that you produce is very hygroscopic. Okay. Apa itu hygroscopic? Rasa-rasa? Ataupun soalan saya, kenapa kita nak tutup dengan cepat sangat? Okay, kenapa kita nak tutup? Why we need to close so fast? Alright, close with lid. Kenapa kena tutup dengan penutup? Anybody? Pergi cari tak? Alia Syuhada? Rasa-rasa? Sebab Ya, ada. Senang absorb air. Yes. Because zinc chloride is easy, or I wouldn't say easy. I would say, I use the word sensitive. Because your zinc chloride is sensitive to moisture, alright, in the surrounding. Dia sangat-sangat sensitif terhadap wap air duduk di udara kita. And this property, kenapa yang dia sensitif terhadap air tu adalah nama dia hygroscopic. Zinc chloride is very hygroscopic, is sensitive to the moisture in the surrounding. That's why you need to close with the lid immediately after heating. Okay? And perasan tak, that is your second precaution. Same thing. Kalau kamu tak tutup dengan penutup tu, amali kamu dah jadi kan? Dah dapatkan zinc chloride. Alright, kamu timbang nanti pun kamu dapat berat dia juga kan? Alright, cuma berat dia tak tepat lah sebab kamu ada banyak air. So kenapa step ni kamu nak buat? Kenapa kena tutup dengan lid? Sebab dia sangat sensitif terhadap air. Kita nak avoid moisture tu masuk kat zinc chloride. Boleh pergi Google term ni, kamu akan jumpa. Okay? Alright. Next. Kita akan biarkan dia sejuk. Oh. And then sebelum kita timbang, yes, kat sini. Sebelum saya timbang, sebelum saya masukkan untuk timbang, kita kena cool. Kita kena tunggu dia sejuk dulu. Cold at room temperature. Agree? Okay. Next question juga. Soalan teacher. Kenapa kena tunggu sejuk baru boleh timbang? Rasa-rasa? Pernah cari tak? Kenapa kena tunjuk? Kenapa? Sebab dia sensitif terhadap air, teacher. Kenapa bila lepas panas, habis-habis panas tu timbang lah? Supaya dia tak serap wap air kan? Kenapa kita takut dia serap wap air, lepas tu kita still nak biar dia kat luar, tunggu dia sejuk baru nak timbang? Kenapa kena tunggu sejuk untuk timbang? Untuk bagi dia make sure dia completely dry. Dia dah dry dah weh. Dia panas-panas tu dry dah. Dia keluar kat room temperature lagi tak dry sebab dia sedap wap air. Explanation completely dry tu sebab kita panaskan kali kedua, kita panaskan kali ketiga, yang tu to make sure dia completely dry. Yang ni dah, kenapa nak tunggu sejuk? Sebab heat create pressure. Najwa kata heat trap create pressure. Heat trap dalam mana? Dalam analytical balance.
Alright, yang ni saya tak nak bagi ayat sebab yang ni kalau kamu Google memang dapat terus. Hampir type je, why we cannot wait why we cannot wait anything when while it's still hot. Memang akan jumpa. Jawapan Najwa betul. Because bila benda tu panas, dia akan menyebabkan pergerakan udara ataupun pergerakan tekanan udara dalam analytical balance, alright, berubah-ubah. Kamu takkan dapat constant reading. Kalau benda ni masih panas, kamu masukkan analytical balance, lepas tu kamu tutup pintu. Tutup rapat. Okay, tutup pintu rapat. So, udara panas ke atas tu akan keep on, udara panas bergerak kan? Alright, tak tenang lah. Bila tak tenang, reading kat sini memang takkan static. Hang tunggulah sampai dia sejuk, dia static. Okay, so pergi cari kenapa kita nak sejukkan dalam room temperature baru kita timbang. Another reason. Another step yang kalau kamu tak buat, amali kamu jadi tapi tak tepat. Okay, so this is another step yang kamu kena bincang dalam discussion. Alright, boleh? Okay, and then kamu akan timbang, sebab tu kamu kena timbang time dia dah sejuk. Baru kamu boleh timbang. Okay, alright, next. Alright, lepas tu, saya dah tak tunjuk, lepas tu kita akan reheat. Yang ni adalah jawapan Tika tadi. Tika ke Fika tadi? Kita akan reheat untuk first time. Kita akan reheat untuk second time. Kita akan reheat untuk third time. Saya pernah buat yang budak sampai kena hit sampai 4 kali. Okay? Kenapa kita nak reheat banyak-banyak kali ni? Reason? Why reheat? Jawapan tadi. Jawapan kawan kamu bagi tadi. Farah? Auni buka mic. To make sure it's completely dry. To make sure it's completely dry, to make sure all water is removed. Dua-dua saya terima. To make sure it's completely dry, to make sure all water is being removed. Yang saya tak terima, kita nak cari purata ke? Tak Alright, akan ada amali yang kita repeat sebab kita nak purata. Amali 2 dengan 3 nanti, eksperimen 2 dengan 3 kita repeat sebab kita nak dapat average value. Alright, kita nak dapat more accurate value. Tapi kat sini saya tak ambil average way. Saya memang nak keringkan dia. Alright, so average saya tak terima. Kenapa kita reheat kat sini? Only one reason. I want to make sure the thing is completely dry or I want to make sure all water is being removed. Tuan, Yes, Afika? kan kita reheat dia sampai 3 kali kan? Ya. Yeah. Lepas tu macam mana kita nak tahu kita kena buat yang keempat kali tu? Kalau reading ke kali ketiga dengan kali kedua tu masih beza lebih daripada 0.002 kot. Ada kat lab manual. Okay? Alright, lagi? Tak ada? Alright. Saya rasa saya dah bagi prosedur dah hampir ke hujung dah. Dan saya dah bagi ada 3 ke 4 saya tak ingat adalah prosedur precaution yang saya dah bagi betul. Dan saya ada satu lagi. Yang ni memang tak ada. Yang ni memang tak ada langsung. Yang ni adalah saya extra. Bukan extra. Yang ni kamu kena fikir. Alright, yang ni adalah antara yang kamu kena fikir. During this cooling process, alright, during this cooling process, we know that kita mesti kena sejukkan dia untuk ditimbang. Setuju? Dah? Okay. Kita mesti kena sejukkan dia untuk ditimbang. Tapi kita tahu pada masa yang sama, this cooling process akan menyebabkan dia serap balik air. Betul? Kan alahan tutup dengan penutup bodoh tu. Okay. Lepas tu kita tahu mungkin wap air akan masuk balik dan your zinc chloride dalam tu yang sensitif terhadap air tu akan serap balik wap air tu. Dan dia akan jadi basah balik. Dia tak jadi completely dry. So over here, how can I make this cooling process more effective? Yang ni saya bagi satu je keyword. Pergi cari sendiri. Kita ada satu apparatus yang kita panggil desiccator. Macam mana nak hijau entah. Kena Google saya. Saya rasa double A. Desiccator. Single S. Double C. Cater.
Desiccator. Yes, betul. Lupa lah. Tak pandai belum bisong ni. Tulis elok sikit. Single S. Desiccator. Betul, saya rasa betul. Okay. Pergi cari. Desiccator ni adalah satu apparatus yang akan menyebabkan cooling process ni more effective. Pernah dengar? Alright, saya tak boleh bagi semua benda lah. Adalah something yang hang kena cari sendiri dalam lab report. Alright. So pergi cari, saya nak nampak benda ni. Ni salah satu precaution kamu. How to make your cooling process more effective ataupun how to make sure your zinc chloride won't absorb the moisture in the surrounding. Macam mana kita nak pastikan air dalam surrounding kita tak masuk pada zinc chloride. Kita ada satu benda yang kita panggil desiccator. Okay. So pergi cari apa tu desiccator. Alright, yang tu tips dia. Pergi cari sendiri, tak nak bagi semua. Alright, ada masalah dengan prosedur? Dalam prosedur ni juga saya bagi sekali dengan precaution. Dah nampak teknik dah dapat precaution? Okay, dan saya tak cerita langsung pasal hydrogen gas yang terhasil. Kenapa nak buat dalam fume cupboard, kenapa tak guna naked flame, kenapa tak boleh ada fire source. Saya tak cerita yang tu. Sebab lab manual dah bagi. Kita takkan bagi markah pada benda yang dah ada atas lab manual. Okay, kita takkan bagi markah atas tu. Ingat yang tu. Alright, question? Tak ada? Kalau tak ada, kita nak masuk calculation. Alright, result data. Sebab tu result data kita, dia berubah berbanding apa yang kita bincang last week. Contoh last week dia adalah empty crucible tambah zinc powder. Tapi kat sini saya akan dapat terus empty crucible dan juga zinc powder. Macam mana nak dapat zinc powder terus adalah button tag yang saya bincang tadi. Setuju Faham Okay. Masuk sem depan hang tak boleh buat amali ni, ketuk kepala sampai pendek. Okay. So dalam ni data dah bagi first hitting, second hitting, third hitting. Dia dah bagi data dan data yang dia bagi adalah saya tak ingat berapa, saya tak pergi ambil pun. Okay, bagi kat saya value. Empty crucible? 0 point pula. 62.2879. Okay, gram dia dah bagi. Mass of zinc powder? Sambung Alia. 0.2510. Okay, first hitting? 62.8318. 62 point? 8318. Lagi? Second is 62.8208. Lagi? Third is 62.8112. Okay, setuju semua orang saya rasa data sama. Alright. Kalau dalam amali, memang takkan wujudlah data sama. Takkan dapat timbang exactly the same lah. Okay, cuba kat sini je. Alright. Next. Bila kamu dah ada data ni, apa yang kamu kena kira sayang? Okay, apa yang kamu kena kira adalah kamu akan masuk, kamu hanya perlu kira satu benda sahaja sebenarnya. Alright, kamu hanya perlu kira satu benda sahaja kat sini. Alright. You only need to count one thing, which is mass of zinc chloride. Kita hanya perlu kira satu benda, saya hanya nak mass of chloride. So, kita sebenarnya dalam calculation table kamu, saya nak dua benda je. Saya nak zinc powder punya berat dan juga saya nak chloride punya berat. Zinc powder dah ada, tak payah kira dah, guna je. Macam mana nak cari mass of chloride? Arif? Third heating. Sorry?
Third heating Third heating, minus mass of empty chloride, crucible, okay, mass of empty crucible. Lagi, minus mass of zinc powder. minus mass of zinc powder. Setuju kelas? Okay, senang. Arif dapat berapa Arif? 0.2723. Setuju kelas? 4 titik perpuluhan. Okay, wajib 4 titik perpuluhan sebab satu dunia duduk dalam keadaan 4 titik perpuluhan. So, next, kita masuk kepada empirical formula. Table ini, kita dah jumpa dalam last week table ni. Afiqah, kolom pertama adalah Kolom pertama elemen. elemen. Aida, kedua Kedua mass, gram. mass. Natasha, ketiga Mol. number of mole. Nama Okay, in mole. Balik, keempat Simplest ratio. simplest ratio. Okay, Irene, last Formula unit. formula unit ataupun lebih tepat untuk yang ni adalah formula unit lah. Kalau tak, biasa kita tulis empirical formula. Elemen, ada siapa dalam soalan ni Atikah? Zinc dengan chloride. Zinc dengan chloride. Mass of zinc Atikah? 0.2510. Chlorine yang tadi kawan kamu dah bagi? 0.2723. Okay. Alright, number of mole. Farah, kira macam mana? 0.2510 divide by 65.4. Perfect. 65.4. Wajib. Siapa yang guna 65, semua pegang kalkulator, kira balik. Kita mesti guna 1 titik perpuluhan. Mesti. Tak ada pilihan lain kat sini. Okay. Dan Farah, jawapan dia? 3.838 darab 10 kuasa 3. Negatif Saya 3. nak 4 titik perpuluhan. 838. Saya nak 4 titik perpuluhan. Dah. Siapa yang round off kira balik, semua saya nak 4 titik perpuluhan. Alia, biar dia kira. Biar dia kira. Semua siapa yang round off, tolong kira balik, saya nak 4 titik perpuluhan. 3.8379. 79 darab 10 kuasa. Negatif 3. Thank you. That is the mole of your zinc. Tak payah letak unit sebab kita dah ada kat tepi tu. Untuk chlorine, Amira? Ya, Miss, 0.2723 divide by 35.0. No. Dapat 0.0078. Setuju ke bahagi dengan 35.0 kelas? Tak. Azrul tak. 5. Thank you. Chlorine 35.5. Kat sini tak ada tolak ansur Saya tak terima. Jawapan kamu lari sikit pun saya tak terima. Alright. Tak patut lari dan tak patut salah. Mesti adalah 35.5. That is the atomic mass of chlorine. Aziatul jawapan? 7.6704 10 negatif 3. Darab 10 kuasa negatif 3 sekali lagi number of mole. Betul? Okay. Sayang, kamu akan jumpa soalan nanti 1.3 dalam tutorial kamu yang di mana titik perpuluhan kat belakang tu yang kecil-kecil tu akan jadi problem. Sebab nanti dah masuk mole konsep, kamu dah masuk tutor mole konsep, kamu akan jumpa satu benda yang kita panggil Avogadro constant yang di mana kamu akan darab dengan
10 kuasa 23. Betul? Weh, kalau 1% daripada RM10 tak ada apa. Tapi kalau 1% daripada 1 bilion, 1% tu saya pension lah. Get what I mean? Alright, nanti masuk topik 2. Bila kamu masuk topik 2, kamu akan darab dengan constant like this. 6.63 times 10 to the power of negative 34. Kamu round off. Jawapan kamu memang belakang tu akan salah. Sebab kamu darab dengan nombor yang besar. Kamu darab atau bahagi dengan nombor yang besar, value tu akan berubah dengan banyak. So tolong jadikan habit kamu yang pertama adalah jangan round off apa-apa. 4 titik perpuluhan untuk number of mole adalah sangat standard kat sini. Okay? Dan kalau nombor dia sangat-sangat kecil, contohnya 0.0031. Jangan tulis macam ni weh. Tulis dalam bentuk 3.1 bla 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 darab 10 kuasa negatif 3. Benda ni kita panggil scientific notation. Tulis dalam bentuk scientific notation. Especially bila nombor dia kecil. Okay? Untuk yang saya rasa pelajar SES dia tak ada masalah. Dia kena ligan benda ni setahun dah. Yang baru-baru dari SPM tu. Tukar habit ni. Okay? Tolong tukar habit ni. Please ya. Alright. Simplest ratio over that. Aifah? Siapa paling kecil kat sini? Zinc. Zinc. Okay. Zinc kecil. So semua orang bahagi dengan zinc. Okay. So kamu dapat 3.8379 darab 10 kuasa negatif 3. Macam saya kata last week, tunjuk stat tersebut. Sebab yang akan dapat markah adalah di mana saya nampak kedua-dua number of mole dibahagi dengan number of mole kecil ini. Yang akan dapat markah sebenarnya yang ni. Alright, yang dapat markah adalah ni, stat ni yang akan dapat markah. Kat sini satu markah sebab dua-dua bahagi dengan number of mole yang paling kecil. Alright, dan jawapan sama juga, jangan round off terus. Kat sini dapat berapa? Kat sini tak payah, saya tahu jawapan dia. Saya jawab. Yang susah hampa jawab, yang senang saya jawab. Itu nama pensyarah kan? Alright, jahat saya. Apa pun mengaku. Weh, saya jawab jugalah soalan susah. Liana? Yang ni? 1.9985. 1.9985. Yes. Sama, thank you Liana. Sama, 4 titik perpuluhan, jangan round off. Ya, lepas tu teacher, 1.99 boleh round off. Nanti baru round off. Dan kalau kamu perasan, simbol yang teacher guna, approximately 2. Sebab dia bukan 2 pun, dia memang akan dapat 1.9985. Approximately 2. Nanti baru round off. Ingat cerita last week? Kalau 1.3 boleh round off. Tak kalau 1.4, 1.5 semua tak boleh round off. Kita kena darab dengan satu faktor. Okay? Dan make sure bila darab dengan satu faktor, dua-dua nombor kena darab. Dua-dua orang ni kena darab. Okay? Dan kamu akan dapat zinc 1, klorin 2. So kamu akan dapat zinc Cl2. Setuju kat sini? Okay, tak ada masalah. Nak bagi soalan lain sikit. Bukan soalan lain, nak tanya. Number of mole kat sini, dia senang sebab dua-dua adalah 10 kuasa negatif 3. Kalau saya ada satu nombor, katakan, saya ada satu nombor 3.2521 darab 10 kuasa negatif 3. Dengan saya ada satu lagi nombor adalah 7.9273 darab 10 kuasa negatif 4. Nombor A dengan nombor B. Siapa number of mole yang lagi kecil? Yang B. Alia? Negative 3. Negative 3 lagi. Siapa pilih A? Siapa kata A kecil? Alia kata A kecil. Selain Alia? Bidan kata A kecil. Ni penting tau, nak tahu siapa kecil tu penting sebab nanti bila kamu nak bahagi dengan nombor kecil, ingat. So kamu kena tahu siapa nombor kecil.
Saya ada keadaan di mana 10 kuasa negatif 3 dengan 10 kuasa negatif 4. 10 kuasa negatif 3, 0.003. 2521. 0.00007. Alia, boleh dan? Siapa kecil? A ke B? B medium. So, berhati-hati dengan scientific notation. Satu, berhati-hati pertama adalah bila hang tekan kalkulator, baca screen kalkulator tu kecil je weh. Baca sampai hujung. Baca sampai hujung tu 10 kuasa berapa. Hampa pangai satu, phone punya lah besar, screen punya lah besar, hang boleh tengok semua. Kalkulator screen kecil ni hang tak boleh tengok. Lepas tu salin, belakang tak salin. Lupa lah teacher, tinggal lah teacher. Hampa bukan salah kamu, salah kalkulator. Kalkulator bukan touch screen lah teacher. Apa? Mana ada level kalkulator tak touch screen? Saya lahir-lahir pun komputer, masa saya baby pun dah touch screen. Apa kalkulator? Salah kalkulator, bukan salah kamu. Budak mana salah? Kita je salah. Hampa sentiasa betul. Berhati-hati. Saya serius. Berhati-hati dengan scientific notation. Kalau ada 10 kuasa yang berbeza, berhati-hati. Alright, bila dia negatif nombor besar sebenarnya lebih kecil. Negatif 4, negatif 5, negatif 6 tu sebenarnya lagi kecil. Okay? So berhati-hati. Kalau scientific notation berbeza, tak payah tengok nombor depan pun. Tengok dia je. Betul? Tapi kalau scientific notation sama, 10 kuasa negatif 3, dan tengok nombor depan terus. 3 mesti lagi kecil dari 7. Tu cara dia. Okay? Saya cukup risau dengan scientific notation sebab soalan macam ni akan keluar. Soalan macam ni akan keluar dalam exam. Alright? So berhati-hati kat situ. Ya, Auni? Tak medium. Tersilap. Okay. Alright, soalan calculation dah settle? Alright. So lab report kamu kena ada semua ni. Dan mesti hand written. Tak boleh bertype, tak boleh copy paste. Sebab nanti kalau amali kamu pun kamu kena submit, walaupun amali nanti amali online, lab report kamu pun kena tulisan tangan. Alright. Mesti kena handwritten, kena ada semua benda ni. Yang saya nak discuss sedikit kat sini hanya ada 2 je. Introduction. Introduction tak payah panjang. Tolong jangan salin balik buku. Jangan salin buku. Tu bukan nama buat, tu nama salin. Okay, apa yang saya nak dalam introduction, saya nak dalam bentuk point form je. Maksud point form teacher, bukan point form ayat macam ni weh. Ayat, apa tu? Bukan ayat tak lengkap. Point form teacher adalah dalam keadaan 1, 2, 3. Ni maksud teacher point form. Okay, tak perlu perengan panjang, tak perlu essay. Tapi dia masih ayat lengkap setiap satu ayat. Okay. Dalam introduction apa yang kamu kena ada? Simple. Dalam buku kamu kan ada introduction kan? Baca introduction tu. Saya nak sedikit detail daripada situ. Contoh, entire experiment adalah cerita pasal formula unit. Alright? Introduction maksudnya adalah benda yang kamu kena tahu sebelum kamu buat amali ni. Nama pun intro. So kalau kamu baca soalan, determine the formula unit of a compound. So kalau saya baca title tu, saya rasa benda pertama yang saya kena tahu apa benda maknanya formula unit tu. Betul? So dalam intro, yang pertama saya rasa formula unit lah. Apa tu formula unit? Tulis. Alright, definition formula unit. Tu contoh. Saya bagi untuk first experiment je. Eksperimen lepas ni buat sendiri. Okay? Contoh kedua. Yang dalam intro. Kalau soalan tu adalah to determine a formula unit. Bermakna kamu kena kira lah. Betul? Alright? Dan formula unit tu sebenarnya empirical formula. Dan kira dia ada format. Dia ada formula dia. Betul? Alright, dia ada formula. Dan formula untuk formula unit ni adalah guna table kamu. Ingat? Alright, table kamu. Yang saya tanya tadi. So yang tu kena duduk dalam intro lah. Kalau soalan eksperimen lain, dia minta eksperimen kita so kira tu standard lah. So kira calculate tu biasalah. So kalau eksperimen lain katakan, eksperimen 2 nanti.
kita nak determine concentration. Alright, katakan kita nak determine concentration ataupun kita nak determine molarity. So dalam introduction kamu kena ada apa? Kena ada formula molarity lah. Benda yang kamu kena tahu sebelum kamu buat amali tu. Kalau saya nak kira molarity, saya kena tahu apa tu molarity, saya kena tahu apa tu molarity, saya kena tahu webcam saya tutup dari tadi ya? Dan you all tak cakap kenapa webcam saya tutup. Saya pun tak tahu kenapa dia tutup. Dah lama Baru je madam. Baru. Apa tak nak tengok saya kot. Kesian. Tak tahu. Madam. Saya tak guna Tak webcam. perasan. Terlalu fokus. Oh, steady, kemah, bagus. Ayat, sejuk hati aku. Dia kata USB tak detect. Padahal saya guna USB, saya guna webcam laptop je. Biar-biar, dia tahu hampa tak suka kat saya. Okay. So, balik kepada introduction tadi. So, introduction tadi adalah sentiasa benda yang kamu kena tahu sebelum kamu buat amali. Tak perlu benda mapu-apu, tak perlu panjang-panjang macam dalam lab manual. Tak perlu panjang-panjang tu saya tak nak. Saya nak benda penting yang kamu perlu tahu je. Okay, contoh formula, contoh definition, contoh-contoh tu je. Boleh? Alright, so dalam 3-4 ayat, 3-4 point habislah benda yang kamu perlu tahu untuk amali ni. Jangan salin balik yang dalam lab manual. Aku so salin 1000 kali saya. Okay, procedure. Past tense. Procedure. Guna balik dalam lab manual tapi bukan dalam ayat tu. Ayat tu adalah ayat present tense. Ayat yang menyuruh kamu buat. Dalam lab report bermakna prosedur tu telah dibuat. Alright. So contoh, empty crucible is weight. Alright, ayat dia. Kalau dalam buku dia akan kata weight the empty crucible. Nampak? So dalam lab report adalah telah dibuat. So empty crucible is weight and the mass is recorded. Past participle. Okay. Contohnya, boleh? So kat situ menguji sikit lah bahasa kamu. Guna je ayat tu, cuma ubah ayat-ayat tu. Okay, keyword-keyword semua tak payah ubah. Guna balik tapi jadikan dia past participle. Okay, settle. Procedure. Result dah ada. Result adalah yang paling best sebab kamu tak payah buat tapi dapat result. So no apa. Calculation saya dah bagi. Discussion saya dah bagi sebenarnya. Cuma saya tinggal satu je soalan kat kamu. Apa tu desiccator? Apa guna desiccator? Apa function desiccator? Macam mana dia boleh menyebabkan cooling process tu lebih efektif? Yang tu pergi cari. Yang lain tu indirectly saya dah bagi. Bear that in mind, discussion, your precaution. Alright, your precaution dengan your reason. Okay? Your precaution dengan your reasons datang sekali. Sentiasa satu pair. Okay? So katakan discussion pertama adalah precaution dan reason pertama. Settle. Ayat kedua dalam discussion adalah precaution and reason kedua. Boleh? Alright? And last adalah conclusion yang kita nak bincang. Macam mana nak tulis conclusion? Balik kepada learning objective atau learning outcome ataupun objektif dalam eksperimen kamu. Okay? Ayat yang saya paling pantang. Sebab saya akan selalu guna perkataan ni. Conclusion adalah menjawab learning outcome. Conclusion adalah menjawab learning outcome. Tapi saya tak nak ayat ni. Objective are achieved. Saya jumpa ayat ni, aku rendam hampa dalam asid. Tahu? Saya tahu lah objektif to achieve. Kalau hang dah masuk makmah keluar, mestilah hang dah buat. Okay? Saya tak nak ayat ni tolong Akan ada manusia yang bernafas bagi ayat ni, saya akan jadikan hang tak bernafas lepas tu. Jahat mulut. Saya tak nak ayat tu, saya serius. Okay? So, kat sini. Macam mana nak jawab objektif maksud teacher? Satu-satunya amali yang saya akan bagi sebab amali selepas ni semua kena tulis sendiri. Contoh ayat. To synthesis zinc chloride compound. So, dalam conclusion, warna merah adalah conclusion. Alright, nak tulis macam mana? Ayat dia adalah to synthesis zinc chloride compound. Kita nak hasilkan zinc chloride compound. So conclusion dia adalah macam mana kita hasilkan zinc chloride? Ataupun lebih tepat, tak payah panjang, satu ayat je.
Apa yang kita guna untuk hasilkan zinc chloride? Azrul tak boleh jawab tadi. So Azrul jawab. Apa yang kita guna untuk hasilkan zinc chloride? Tong. Apa yang kita guna untuk hasilkan zinc chloride? Jangan buat saya marah Saya ulang soalan saya rasa soalan saya jelas. Yang lain macam ada orang dah bercakap jawapan dia dah tanpa buka mic. Soalan saya adalah, what did you use to produce zinc chloride? Guna HCl. Guna HCl je. Lepas tu letak dekat atas hot plate. Azrul, amali kedua, pre-lab. Alright, kita akan bincang soalan pre-lab minggu depan. Guna jawapan Azrul. Dan juga lepas ni eksperimen 2 semua kita akan guna Azrul punya. So eksperimen 2 semua selamat sebab Azrul akan jawab semua soalan. Okay, class. What did we use to produce zinc chloride? Zinc powder and hydrochloric acid. Okay. Dalam conclusion, bila soalan kata to synthesis zinc chloride, hang jangan jawab zinc chloride compound. Selalu yang budak akan tulis kat saya, zinc chloride compound is synthesis. Jangan, ni bukan jawapan akhir. Alright, yang kamu akan jawab kat saya ni. Hang ingat apa? Buat ayat terbalik. Taklah sayang weh, bukan. Alright. Bila saya kata menjawab learning outcome, maksud teacher adalah zinc chloride, alright, is synthesis by using. Tulis, kamu guna apa? Tak payah tulis mass, tak payah tulis volume. Sebab dia conclusion, guna apa je? Bagi tahu kamu guna apa je. By using zinc powder and hydrochloric acid. Habis. Tu maksud saya. Pada conclusion, kita akan letak, kalau ada value, kalau perlu letak value, memang value hujung-hujung je. Value last-last je. Tak ada detail-detail semua tak payah. Sebab detail-detail kalau tulis banyak sangat, yang tu bukan conclusion dah, yang tu discussion dah. Kat conclusion biasa memang satu ayat je. Madam. Dan, ya. HCl tu boleh tulis short form HCl or kena eja hydrochloric. Boleh, dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Zinc nak tulis ZN pun boleh sebab yang tu memang short form universal. Orang kata short form kimia. Tapi kalau hang tulis powder macam ni kat saya, saya powderkan hang lah. Jangan. Short form saya tak terima. Kalau short form tu adalah short form kimia, saya terima. Alright, short form bahasa tak ada. Okay. So, kalau saya ada 2 learning objective, bermakna saya akan ada 2 conclusion. Betul? So, to determine the formula unit of zinc chloride, kita kira kan tadi? So, bagi tahu je lah. The formula of zinc chloride, the formula unit of zinc chloride, guna balik ayat tu. Tak payah fikir dah ayat banyak-banyak. The formula unit of zinc chloride is, yang kita cari berapa? ZnCl2. Habis. Betul? Kalau ada data yang dapat, katakan dalam amali, kalau data yang kamu dapat hari ni bukan data yang kita bagi, data yang kamu buat dalam amali, memang takkan dapat Zn1Cl2. Selalu budak akan dapat Zn2Cl3. Yang ni yang antara jawapan favourite lah yang budak akan dapat. Bukan sebab kamu salah buat. Sebab banyak isu lah, banyak precaution yang kamu tak buat. Mungkin benda tu tak cukup pure, mungkin zinc powder yang kamu timbang sebut-sebut tu ada terjatuh masa kamu timbang, masa kamu larut mungkin ada zinc powder yang tak larut semua, betul? Mungkin dari awal zinc powder tu tak pure, mungkin zinc powder yang kamu guna tu ada benda lain dalam tu. Alright, so dia ada banyak-banyak reason kenapa dia tak capai. So jangan risau. Conclusion tak semestinya jawapan paling betul. Conclusion kena sentiasa ikut apa yang kamu dapat dalam amali kamu. Kalau yang kamu kira adalah ZnCl2. Kalau calculation kamu adalah Zn2Cl3. Okay, itu conclusion dia. And that is what I mean by conclusion is always answering learning objective, learning outcome.
Tapi bukan jawab, oh objective are achieved. Tak Zinc chloride is synthesis. Formula unit of zinc chloride is determined. Ayat macam tu aku memang kurang ajar. Bagi tahulah apa yang hang guna untuk sintesis, bagi tahulah apa yang kamu dapat lepas kamu kira. Boleh? Okay, senang. Alright, conclusion tak payah fikir mau apa-apa, itu je. Tengok balik learning outcome, jawab macam tu je. Question? Miss, untuk introduction tu kan, kan kita kena tulis yang table tu kan? Ya. Kena lukis table ke kena tulis table? Ikut mana-mana. Lukis pun boleh? Boleh, tapi jangan besar-besar, tak payah space banyak-banyak lah. Tulis apa yang kena ada je lah. Maknanya dia punya elemen pun kena ada lah zinc dengan chloride tu. Tak payah, sebab introduction adalah sentiasa benda asas yang kamu tahu sebelum amali. So kamu tak buat amali lagi. Kamu tak tahu kamu guna zinc. Kalau hari tu masuk makmal saya tak ada zinc, tak ada hydrochloric acid. Saya bagi magnesium. Dia akan jadi MgCl lah. Betul? Okay. Alright. Terima kasih madam. Miss. Ya, kalau tak nak letak jadual, macam Aida tanya, tak nak letak jadual. Nak tulis, boleh tulis je lah. Dia kena ada mass, dia kena ada number of mole, lepas tu kita kena cari simplest ratio macam tu je. Pun boleh. Okay? Intro adalah sentiasa, bila kamu baca amali tu, alright, apa yang saya kena tahu sebelum saya masuk amal? Apa yang rasa-rasa Miss Wong nak tanya nanti? Itulah intro. Okay? Dan tak perlu panjang. Sebab dalam satu amali, dia takkan ada benda banyak yang kamu nak cuba. Amali baru 2 jam. Nak buat apa sangat? So, benda yang kamu patut tahu pun takkan melebih-lebih lah. Okay? So, tak payah banyak. Tak payah ayat panjang macam dalam lab manual tu, tak payah. Yang tu buku Dia tak buat panjang sikit, dia tak dapatlah muka surat banyak. Dia tak dapatlah print banyak. Dia tak dapatlah harga mahal. Jahat saya. Jahat gila. Tak adalah itu. Tak. Intro tu kena ada. Ni benda yang tu apa duk mengaku-ngaku. Ya teacher betul, dia orang tipu. Tak, benda yang dia tulis dalam tu betul ya. Semua benda dalam buku tu betul. Saya gurau je. Apa yang serius sangat. Alright, ada soalan kat sini? Miss. Ya. Yeah. Untuk discussion tu kan, kita hanya tulis precaution yang kita bincang tadi lah kan? Ya. Yeah. Okay. Dalam discussion tak payah banyak-banyak. Saya hanya nak precaution je. Untuk setakat ni. Warm up dulu, bagi settle yang tu dah pandai sikit, nanti amali lain saya tambah sikit. Okay? Tulis semua madam precaution. Semua yang kita bincang. Okay. Alright. Discussion adalah tempat yang kamu akan dapat markah sebenarnya sayang. Discussion adalah tempat yang kamu akan dapat markah banyak, tempat yang kamu katakan amali kamu tak jadi hari tu. Alright, tempat memang kena potong markah lah. Bila amali kamu tak jadi memang kena potong markah lah. Tempat yang kamu boleh tebus untuk dapat balik markah yang kamu hilang tu, discussion. Kenapa tak jadi? Kenapa tak dapat? Step apa yang salah? Kenapa kalau step tu salah, reason dia apa? Kenapa step tu akan mengganggu result saya? Discussion akan dapat markah. Sebab tu kat discussion saya selalu nak minta precaution, step dia dan juga reason. Kenapa step tu penting dan kena explain. Satu lagi, satu lagi adalah errors. Step apa yang boleh ada salah, way to overcome. Ni memang partner orang kata. Alright, dia memang datang sekali. Okay? Contoh errors yang kamu akan selalu jumpa dalam amali lain kecuali amali ni. Parallax error. Selalu tulis parallax error, betul? Alright, selalulah yang ni yang memang saya akan dapat tiap-tiap tahun. Jawapan kalau tak ada apa, parallax error. Itulah jawapan kamu. So, kalau kamu kata error adalah parallax error. Okay? Macam mana nak overcome? Baca tak tepat. Macam mana nak overcome? Suka sangat parallax error. Soalan last. Alright, parallax error. How to overcome parallax error? Ada idea? Anybody? Budak PDT, sem lepas kamu dah buat banyak parallax error dalam titration semester 1. Maksud Miss macam untuk benda lain lah yang kalau parallax error ni. Ya, untuk benda lain. Bukan amali ni bukan amali ini. Contoh sahaja. Letak white paper dekat belakang measuring cylinder tu untuk baca.
Ya, lagi white paper, white background. Lepas tu letak sama laras dengan mata. Mata kena sama laras dengan measuring cylinder. Yes. Parallax error kamu akan jumpa dan boleh digunakan dalam amali 2 dan 3 nanti. Sebab kita guna burette. Alright, so simpan dulu. Tak payah, amali ni saya tak nak nampak perkataan parallax error langsung. Tapi bila masalah kamu adalah selalu kamu bagi problems. Oh, salah saya adalah benda ni. Contoh tadi tak rinse. So mungkin dalam amali kamu lupa nak rinse sebab tu data kamu kurang tepat. So kamu kata must rinse measuring cylinder tadi. Must rinse measuring cylinder with distilled water followed by hydrochloric acid. Kenapa? Kenapa nak rinse? Itu adalah pasangan dia. Betul? Kamu kena explain kenapa step ni penting. So discussion sentiasa datang sepasang. Okay? Lagi soalan? Lagi? Tak ada dah? Okay. Kalau tak ada, saya nak kamu hantar lab report ni sebelum minggu depan. Bila boleh hantar? Before Jumaat. Jumaat. Saya bagi bila pun, hampa akan buat malam sebelum je kan? Buat awal. Apa kan? Apa selalu kadang-kadang minta punya lah jauh. Teacher nak benda ni nak bila. Okay, tapi lah hampa buat bila? Hampa buat semalam-malam. Semalam-malam tu kira baik dah. Kalau tak subuh hari yang sama. Hanya aku tak tahu. Hari ni hari Isnin, tak payah lambat sangat. Esok pun cuti. Hantar hari Rabu. Okay, tak payah drag lama-lama. Sebab nanti Jumaat tak boleh. Kamu nak buat lagi pre-lab untuk minggu depan. Okay, hantar hari Rabu sebelum tengah malam hari Rabu. Lab report kamu make sure ada semua benda yang saya mention. Make sure tulis tangan. Make sure kemas. Okay, saya akan tanda lab report tu. Hari Rabu sebelum 12.30 malam. Dan minggu depan, okay, minggu depan kita akan ada pre-lab eksperimen 2. Kita akan bincang pre-lab eksperimen 2. Okay, eksperimen 2 kena go through sikit lah. Okay, kita akan go through sikit. Dia akan melibatkan titration. So tolong tengok video tu betul, video eksperimen tu betul-betul. Dan juga fahamkan calculation dalam tu. Pre-lab, okay, dia adalah melibatkan titration, calculation dia boleh tahan lah. Alright, calculation dia boleh tahan lah. Kita nak tengok benda tu. Okay. So make sure jawab pre-lab eksperimen 2 yang di mana kita akan bincang guna jawapan Astrol. Okay. Kalau tak ada apa, webcam saya tak nampak, saya duduk tepuk tangan sebenarnya. Okay. Saya tak tahu kenapa webcam saya tertutup sendirinya. So kalau tak ada apa, ya? Wow. Kan yang discussion ni kita guna yang untuk precaution kan? Ya. Lepas tu kan discussion / precaution. Tak payah discussion je. Discussion je. Ya. Lepas tu ayat dia tu kan kita terus cakap yang guna untuk precaution ni lah. Dia tak ada macam. Ya. Okay. Sebab benda utama dalam discussion yang kamu nak bincangkan adalah apa yang mungkin boleh salah lah dalam amali kita. Kan? So precaution sebenarnya duduk di bawah, di dalam discussion. Okay, discussion. Title dia discussion. Okay. Lagi? Miss. Ya. Kiranya discussion ni point lah. Okay, lab report saya memang suka dalam keadaan 1, 2, 3 macam ni. Okay, macam your procedure. Alright, saya memang suka dalam bentuk macam ni. Saya tak suka dalam esei apa-apa. Saigi hang tulis esei, hang pun mampu sekali dalam tu. Tak payah. Saya suka dalam point macam ni, tapi mesti ayat lengkap. Boleh tulis dalam point macam ni, tapi mesti ayat lengkap. Dia masih adalah penulisan report yang lengkap. Okay? Cuma saya benarkan tak perlu buat sebab sekarang science report yang baru pun memang dia orang tak buat sangat dalam bentuk paragraf panjang, tak ada dah. Melainkan yang tu adalah research paper je. So kalau lab report kita masih kekal. Boleh terima dalam keadaan point tetapi mesti ayat lengkap. Okay? Lagi? Dalam final nanti pun sama. Dalam practical test nanti pun sama. Tak payah essay mau apa-apa.
Dia bila tulis English, dah problem dah. Tulis English yang panjang-panjang, masalah dunia. Right? So, kita bagi satu-satu ayat. Okay, I think that will make your life a bit better. Alright, lagi? Miss, Ya. dekat Dan? introduction tu kan, kita kena lukis table kan. Tapi kalau table tu kita just lukis je, tak payah isi any data lah kiranya kan. Yes, of course. Because it's an intro. You haven't do anything. Okay, thank you. Alright. Not even the element macam Aida ke siapa tanya tadi. Not even the element. Okay, sebab kamu tak tahu lagi intro. It's an intro. Lagi? Boleh sayang? Okay. Good. I love question. Good. Kamu bertanya bermakna kamu dengarlah kelas saya. Asrul tak bertanya sebab Asrul tak dengar. Dia tak tahu apa yang dia nak tanya. Okay? So lepas ni kita tanya soalan bermakna ke Asrul. Lepas ni semua soalan yang kamu tanya Asrul kena jawab. Bermula kelas minggu depan. Sehingga saya puas hati dan saya jawab balik. So kalau Asrul tak boleh menjawab soalan kamu, bermakna Asrul tak prepare lah. Baras? Thank you. Alright. Zila. Jatuh. Hang kena briefing depa Miss Wong ni perangai macam mana.